Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berusaha tuan pengusi, dimulakan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, para bilal, para jika surau Rahmaniyah, hadirin hadirat semua yang hadir, dan semua ahli qaryah surau Rahmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat menyambung pengajian kita di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi alhamdulillah, sebelum ini kita sudah pun menamatkan ya, hampir-hampir penghujung mukadimah lah ya. Di dalam, kalau kita tengok muka surat itu, kita sudah masuk muka surat ke-16, dan itu masih lagi di dalam hujung mukadimah. Ya, jadi untuk kita refresh sedikit apa yang kita lalui sebelum ini, kita baru menceritakan beberapa pengenalan terhadap kitab ini, dan bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menceritakan bahawa kitab ini adalah, boleh kata, suatu huraian perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ada beberapa pendakian yang perlu dilalui. Ya. Jadi di situ disebut adanya, kita namakan pendakian itu Aqabah. Kita juga boleh namakan dia sebagai station. Kita juga boleh namakan dia sebagai perhentian. Kita juga boleh namakan dia sebagai suatu bentuk anak tangga, ya, anak tangga ataupun dan seumpamanya. Sebab itu kita pun sebut sebelum ini, ulama lain juga menulis perjalanan menuju Allah Ta'ala ini ada madarijus salikin, anak tangga orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga sebelum madarijus salikin, manazilus sairin, tingkatan-tingkatan orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua itu adalah suatu olahan, ya, termasuklah kitab ini juga olahan-olahan, seolah-olah ulama meletakkan cara-cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulakan, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita masuk ke surat ke-16 ya. Susunan kitab iaitu khutatul kitab ini disebut. Ya, maka apabila kita sudah menceritakan secara keseluruhan intipati kitab ini, maka ketahuilah sekarang bahawa daripada keseluruhannya dengan taufik Allah terhasil padanya 7 aqabah. Ya. Yang pertama iaitu aqabah ilmu, yang kedua aqabah taubat, yang ketiga aqabah awaiq, halangan, yang keempat aqabah awarid. Awarid ni benda-benda yang distract, ya, distract apa? Benda-benda yang mengkacau kita punya pemerhatian kita, kacau perhatian kita. Yang kelima aqabah al-bawa'ih, niat kita, benda-benda dalaman apa yang menunjukkan kita nak beramal, petolakan kita untuk kita beramal. Dan yang yang keenam aqabah al-qawadih. Qawadih ni benda-benda yang mencacatkan, benda-benda yang mencacatkan amalan kita, iaitulah riya, ya, dan ujub. Kita dah cerita secara ringkas. Kemudian yang ke-7 adalah aqabah hamd dan syukur, pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terakhir yang kita dapat lihat pada sebelum ini. Beliau menyatakan apabila sampai dengan aqabah yang terakhir, maka seorang hamba itu menanti-nanti bilakah pertemuan dengan Allah. Maksudnya menanti-nanti untuk meninggal dunia. Seolah-olah habis dah perjalanan dia semua dah. Dia tidak mahu bersama dengan makhluk, dia mahu bersama dengan
pencipta semata-mata, maknanya tidak mahu lagi hidup di dunia ini, ibarat begitulah. Kemudian dengan sempurna sekaliannya itu, setelah kita syarahkan 7 aqabah itu, maka jadilah tamatlah kitab yang bernama Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, kan, yang bermaksud minhaj, bermaksud jalan, jalan bagi orang-orang yang beribadah menuju ke syurga Tuhan sekalian alam. Ya. Sekarang kami mengikuti segala aqabah ini dengan penjelasan yang ringkas, penjelasan lafaz yang ringkas, mengandungi beberapa nukat. Nukat ini maknanya beberapa perbahasan-perbahasan yang detail, ya. Yang dimaksudkan daripada kelakuan ini maknanya pada setiap aqabah itu. Setiap satu daripada aqabah ini di dalam bab yang berasingan insya-Allah taala. Maka di sini Imam Al-Ghazali menceritakan metodologi penulisan. Ya, setiap aqabah itu dijadikan sebagai satu bab. Jadi ada 7 bab kerana 7 aqabah. Setiap satu bab dihurai satu persatu. Apakah dia intinya, apakah persoalan-persoalannya, dan supaya kita boleh melalui jalan itu dengan selamat. Kita boleh melalui jalan menuju Allah ini dengan selamat dan jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan benar dengan kurnia-Nya, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi sebenarnya adab ulama di dalam menulis begitu. Semuanya bila nak menulis dengan taufik Allah, maka aku mengatakan, dengan izin Allah, maka aku menghuraikan. Semuanya dengan Allah belaka. Nak kata apa? Menghilangkan rasa keakuan, menghilangkan segala daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Ini dia punya aplikasinya di dalam menulis, semuanya dengan Allah. Sebenarnya kita pun diajar begitu. Nabi mula-mula pun alaihissalatu wassalam, ketika mana diperlu oleh Jibril, apa disebut? Bismillah, kan? Iqra bismi rabbika, bacalah dengan Tuhan, nama Tuhanmu. Maknanya bukan dengan kepalamu, dengan kemampuanmu, dengan kehebatanmu, kecerdikanmu, tidak, dengan nama Tuhanmu. Nah, itu kita biasa amalkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah sebenarnya dia punya intipatinya, meletakkan segala daya, upaya, kudrat, kemampuan, semuanya itu di sisi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuklah kita ke dalam bab yang pertama. Setelah 6 minggu kita membicarakan muqaddimah. Ya, bab pertama ni berapa minggu tak tahulah, ya. Berapa kali lagi kita baca? InsyaAllah saya kira mungkin lebih kurang 5 tahun lah, ya. 5 tahun lah, lebih kurang lah, ya. 5 tahun insyaAllah. Dipanjangkan umur, kita habiskan bersama. Sekiranya tidak berpeluang, kita sama-sama bertalaqi dengan Imam Al-Ghazali insyaAllah. Mudah-mudahan di alam barzakh nanti, ya. Jadi bab yang pertama, aqabah ilmu. Pendakian pertama adalah pendakian ilmu. Sebelum itu, pada awal-awal beliau menyatakan seseorang itu perlu tahu dulu apa yang dia nak buat, baru dia boleh berjalan. Sebab itu dimulakan semuanya perkara dengan ilmu. Maka aku, yakni Al-Ghazali berkata, ya, dengan taufik Allah. Sekali lagi, semuanya dengan taufik Allah Ta'ala, ya. Dengan taufik Allah, wahai orang yang menuntut keikhlasan dan ibadah. Sebenarnya dalam teks yang Arab ini disebut, ya talibal khalasi wal ibadah. Khalas ini maknanya pelepasan. Ya, jadi mungkin terjemahan tak tepat, ataupun terjemahan ini daripada satu naskah kitab yang cetakan lain, bukan cetakan yang saya guna. Jadi wahai orang yang menuntut pelepasan daripada Allah dan menuntut jalan ibadah itu, semoga Allah memberi taufik kepadamu. Juga seperti mana aku berkata dengan taufik, aku juga mengharap Allah bagi taufik kepada engkau untuk faham apa yang aku nak sebut ini.
Yang pertama-tama, wajib atas engkau dengan ilmu, kerana ialah paksi dan di atasnya tempat edaran perkara ini. Maknanya segala perkara semuanya bermula daripada kena tahu dulu, pengetahuan dahulu, baru boleh berjalan. Sebelum kita nak pergi satu tempat, kita kena tahu dulu nak pergi mana, baru boleh kita pergi. Sebab itu dalam nak bermusafir, orang yang tidak ada hala tuju tidak dikira bermusafir. Nak pergi mana? Saja jalan-jalan pusing, pergi 100 kilo, tak boleh jamak. Sebab apa? Tak tahu pergi mana. Tak tahu pergi mana. Tapi kalau titik A ke titik B 90 km, dah tahu nak pergi, boleh jamak sebab tahu. Tapi kalau tak tahu, maka tak boleh jamak, kerana sifatnya itu bukan sifat orang yang cukup lengkap musafir. Nak musafir kena tahu nak ke mana, kerana ibadah ini perlu hanya sah ditunaikan dengan perkara yang jelas yang kita tahu. Apatah lagi nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahap ilmu ini wajib kita ketahui, kerana di atasnya tempat edaran, ialah paksi, kerana semuanya berlegar di atas ilmu itu, dan ialah tempat edaran dalam berarti kata semuanya sedang mengelilingi apa yang kita tahu, ilmu tersebut. Lalu Al-Ghazali menyebut rahimahullah, dan ketahuilah bahawasanya ilmu dan ibadah itu adalah dua permata. Maknanya dalam dunia ini perkara yang paling berharga sekali adalah dua benda, ilmu, ibadah. Mana-mana yang tidak menuju ke situ sia-sia, tidak ada nilaiannya, ya. Dia kata kerana keduanya lah, banyak kerana ilmu dan ibadah itulah semua perkara terhasil. Tiap-tiap barang yang kau lihat dan kau dengar daripada karangan segala orang yang mengarang, dan pengajaran segala orang yang mengajar, dan tunjuk ajar oleh segala orang yang tunjuk ajar, dan tilkan orang yang hikmat. Dan nanti kata semua penulisan para ulama, pengajian kuliah para asatizah, para ustaz, ulama mengajar ke hulu ke hilir, menulis, membukukan, bertalaki dan seumpamanya, semuanya kerana ilmu dan ibadah, ya. Bahkan bukan setakat itu, diturunkan segala kitab, disuruh segala para rasul, semuanya itu untuk ilmu. Bahkan kerana dua-duanya, maknanya ilmu dan ibadah itu, dijadikan pula bumi dan segala yang di langit, dan serta apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya untuk ibadah dan ilmu. Semuanya ke situ, ya. Dia bawa dalil, buktinya. Maka tidaklah pada dua ayat di dalam kitab Allah ini, yakni dari salah satunya daripada surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini 7 petala langit, 7 lapis. Langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Ya? Langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Kan? Yatanazzalul amru bainahun, diturunkan pekerjaannya, maknanya arahannya, ya. Di antara langit dan bumi itu supaya lita'lamu, kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu dan Maha mengetahui, ilmunya meliputi semua segala sesuatu. Jadi
beliau menyebut cukuplah dengan ayat ini menunjukkan dalil kemuliaan ilmu. Allah jadikan semua langit dan bumi ini supaya kita tahu Allah ini maha mengetahui. Sebab itu apabila Islam, di dalam sejarah Islam tidak pernah ada percanggahan di antara ilmu dengan agama. Tidak pernah ada percanggahan di antara masjid dengan sains, seperti mana yang berlaku di dalam zaman kegelapan Eropah. Dan apabila apa yang tertulis dalam Bible tidak sama dengan dapatan sains, apa yang tertulis dalam kitab-kitab agama mereka tidak sama dengan dapatan-dapatan saintifik, bercanggah kan. Lalu agama menafikan, jangan pergi dibakarnya saintis-saintisnya kan. Gereja mengatakan sekiranya benda yang berat dan benda yang ringan dijatuhkan dari tempat tinggi yang sama, mana jatuh dulu? Yang berat jatuh dulu ke yang ringan jatuh dulu kan? Di sisi ilmu gereja, yang berat jatuh dulu. Di sisi ilmu sains sama-sama jatuh, sekiranya tidak ada angin ke benda kan. Contohnya kaca dengan kopiah, siapa jatuh dulu? Kalau jatuh sama-sama. Itu sains, itu kita kita perhatikan. Tapi di dalam ilmu gereja dikatakan yang berat jatuh dulu. Jadi dah berbeza. Oleh kerana itu mereka berperang dengan para saintis, sehingga saintis membuat revolusi ataupun membuat satu macam penolakan terhadap gereja, kerana gereja ini tidak meraihkan percambahan ilmu. Itu tidak ada dalam agama, dalam kita Islam. Dalam Islam wahyu Quran dan syariah daripada Allah. Ilmu sains yang dicerap daripada Allah. Dua-duanya daripada Allah. Benda yang daripada Allah ini tidak akan bercanggah. Sebab itu di dalam sains, di dalam agama kita, selagi mana wahyu itu ataupun sandaran hadis itu benar, sahih dia punya statusnya, maka dia tidak akan kontradik dengan sebarang penemuan-penemuan sains ataupun penemuan-penemuan eksperimental yang dilakukan. Sebab kenapa? Kerana agama ini sentiasa menggalakkan orang untuk berfikir. Wahyu pertama turun pun suruh baca, maknanya suruh fikir. Allah Subhanahu Wa Taala pun apabila mengecam orang-orang kafir, afala ta'qilun, kamu ni tak fikir ke? Afala tatafakkarun, kan? Awalam yanzuru ila sama, afalam yanzuru ila sama, mereka tak tengok langit ke? Mereka tak fikir ke? Yang seolah-olah agama kita ini menggalakkan orang untuk berfikir. Ada pun yang lain, bila makin fikir, ni jangan fikir, ni semua tak boleh fikir. Tidak, agama kita kena fikir. Makin fikir, makin pandai, makin besar pahala. Sebab itu para ulama, para nabi, para anbiya dan semuanya orang pandai. Dia ada, kan kita ada sifat wajib Nabi, fatana. Fatana ni pandai. Nabi tak boleh jadi bodoh. Pandai ni fikir, guna otak. Maknanya berfikir dengan waras. Sebab itu bila kita kata ilmu itu berharga, sebenarnya kita sedang mengangkat martabat agama kita. Ya, mengangkat martabat agama kita daripada sebarang bentuk khurafat, benda-benda yang tidak ada ilmu. Kan? Bagi kita semuanya yang ada di dalam agama semuanya logik-logik belaka. Boleh dilihat wajah yang maknanya wajah logiknya, ya. Cuma kalau kita nampak tak logik, masalah kat kita, bukan kat agama. Sebab semua yang ada dalam syariah ini semuanya adalah maslahat bagi manusia. Jadi yang pertama ilmu, dalil yang menunjukkan ketinggian ilmu, bagaimana langit dan bumi ini dicipta untuk kita berilmu, mengetahui Allah itu maha mengetahui dan maha berkuasa ke atas segala sesuatu.
Yang kedua, kita kata dalil yang membawa kepada kemuliaan ibadah. Allah SWT menyebut dalam surah Al-Zariyat yang biasa kita sebut, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah kami, kalau di sini ayatnya aku, tiadalah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi mereka beribadah kepadaku. Jadi penciptaan manusia dan jin supaya menyembah Allah Ta'ala. Dan dengan dua ayat ini, maka terhasillah bahawa segala yang berlaku di dunia ini sebenarnya semuanya sedang menunjukkan kepada kekuasaan Allah, dan semuanya sedang menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Sama ada itu atau itu, ya, sama ada itu ataupun itu, kedua-duanya semuanya menuju kepada dua perkara tersebut. Walaupun secara hakikatnya mengetahui, mengenal Allah juga adalah salah satu bentuk ibadah, ma'rifah, ya, salah satu bentuk ibadah qalbiyah. Dan juga beribadah itu juga adalah salah satu bentuk jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyambung dan memadailah dengan ayat ini, makna ayat yang di dalam surah Az-Zariyat itu sebagai dalil atas kemuliaan ibadah dan melazimi perkara tersebut. Maknanya bila Allah sebut aku cipta jin dan manusia untuk beribadah, maka cukup. Segala benda dalam hidup kita ini semuanya untuk itu, kan? Dan maka itu sudah memadai untuk menjadikan kita ini hanya menghadap dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul persoalan, bila takkan ada masjid 24 jam, takkan kita nak duduk masjid ibadah. Di sana ada ibadah khusus, juga di sana ada ibadah yang lebih umum. Ibadah khusus adalah ibadah yang Allah sebut, solat, puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Di sana ada ibadah umum. Ibadah umum adalah hidup di dalam syariat. Selagi mana kita di dalam syariat dan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sedang beribadah. Kita tengah belajar ibadah, Allah suruh belajar. Kita tengah bantu orang miskin, ibadah, Allah suruh bantu orang miskin. Kita tengah layan keluarga, ibadah. Nabi kata sebaik-baik kamu adalah yang baik dengan keluarganya, ibadah. Jadi semua itu adalah satu bentuk ibadah. Sebab itu apabila golongan-golongan yang miskin bertemu Rasulullah SAW, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan pahala-pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka solat, kami pun solat. Mereka puasa, kami pun puasa. Tapi mereka ada duit, mereka boleh bersedekah. Habis kami ini mana nak cari sedekah? Pahala tak ada, bukan pahala tak ada. Tak ada duit nak bagi sedekah. Mereka dapat pahala sedekah. Lalu Rasulullah SAW katakan, innalakum bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah. Sesungguhnya kamu setiap kali tasbih, kamu bertasbih, itulah pahala sedekah. Kamu bertakbir, itulah pahala sedekah. Kamu bertahlil, la ilaha illallah, itulah sedekah. Kamu bertahmid, alhamdulillah, itulah sedekah. Kamu bersama dengan isterimu pun sedekah. Sudah. Bersama dengan isteri pun sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, habis itu kalau dia tak bersama dengan isteri dia, dia buat kepada benda haram, bukankah dia dapat dosa? Dapat dosa. Demikianlah apabila dia buat pada benda yang betul, iaitu pada isterinya, maka dia mendapat pahala. Jadi Rasulullah SAW membesarkan makna ibadah itu, kan? Sebab itu bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita untuk beribadah, bukanlah bermaksud kita kena solat 24 jam, tetapi kita kena apa?
kita kena menghadap Allah Ta'ala 24 jam. Menghadap ini maknanya dengan hati kita, niat kita, zikrullahnya, kan, khusyuknya, sentiasa memerhatikan pemerhatian Allah Ta'ala dan semua. Itulah ibadah. Dan bahkan itu lebih besar lagi, kan, itu lebih luas lagi. Suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada waktu malam selepas Isyak, amalan para salaf lepas Isyak ni tak jumpa orang, kan? Lepas Isyak tak jumpa orang, sebab lepas Isyak fokus tidur, bangun awal, qiyamul lail. Nah itu, ya, kerana ada hadis, ya, ada hadis larangan bercakap-cakap benda-benda yang tidak berfaedah lah selepas Isyak. Jadi tiba-tiba malam lepas Isyak ada orang ketuk pintu rumah Sayyidina Umar. Tengok buka-buka, Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari adalah antara qadi yang dihantar oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Maknanya orang alim, sahabat yang alim. Lalu Umar kata, "Wahai Abu Musa, kau buat apa ni?" Lebih kurang begitulah, ya, kisahnya. "Anda kedatang aku malam-malam ni, nak apa ni?" Kemudian Abu Musa mengatakan, "Wallahi ya Umar, wahai Umar, aku nak membicarakan mengenai fiqh, ilmu." Ilmu boleh, mari masuk-masuk. So mereka berbincang, bermuzakarah, bersembang dan semuanya mengenai ilmu sampai-sampai nak azan subuh. Agaknya daripada lepas Isyak pukul 9.30 lebih kurang, ya, sampai pukul 5.30 dan nak azan subuh. Maknanya berapa jam mereka bermuzakarah tu, kan? 8 jam juga, satu office hour, working hours, daripada malam sampai ke pagi. Dan dekat 5.30 nak azan subuh, lebih kurang setengah jam lagi. Abu Musa kata, "Wahai Umar, apalah salahnya kita berhenti kejap, mudah-mudahan kita dapat solat 2 rakaat tahajud, qiyamul lail, salah lain qiyamul lail." Kemudian Abu Umar berkata kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, bukankah kita ini sedang solat?" Masya Allah. "Wahai Abu Musa, bukankah kita ini sedang beribadah?" Jadi Abu Musa melihat solat itu pada perkara perbuatan. Maknanya kena ambil wudu, kena takbir untuk ihram. Itu solat secara istilah syarak, itu betul lah, itulah solat. Tapi Umar memahami solat ini dalam kerangka yang lebih luas. Dia memahami solat ini adalah tawajuh. Tawajuh ini menghadap Allah SWT, walau apa benda sekalipun. Jadi ilmu ke, berjihad ke, tidur ke, semuanya adalah ibadah belaka. Selagi mana diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disitulah kita dapat lihat kenapa bermaksud ibadah itu perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas. Kita mudahkan segala benda yang Allah suka dan Allah redha, itulah dia ibadah, kan? Dengan syarat perbuatannya mesti ikhlas dan tidak mencanggahi sunnah, ya, tidak melanggar dengan ataupun tidak melangkaui syariah. Maka sebenarnya maka perbesarkanlah dengan dua pekerjaan ini, maknanya ilmu dan ibadah itu. Keduanya lah yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri, iaitu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat dibina untuk ilmu dan ibadah, ya, kerana tempat berusaha dengan dia, dan adapun akhirat tempat mengambil buahnya. Maknanya di dunia kita berusaha dengan mencari ilmu dan beribadah, di akhirat kita mendapat ganjaran, menuai hasil di dalam apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka sebenarnya bagi hamba itu, janganlah ia menyibukkan melainkan dengan ilmu dan ibadah tersebut, dan memenatkan melainkan bagi ilmu dan ibadah itu, dan janganlah ditilik melainkan pada ditilik ini maknanya direnung, dikaji, difikir, melainkan dengan ilmu dan ibadah tersebut. Maka ketahuilah bahawasanya barang yang lain daripada keduanya itu, maknanya selain daripada ilmu dan ibadah itu, maka itu adalah pekerjaan yang batil, tiada kebaikan padanya dan sia-sia yang tiada hasil baginya. Maka apabila engkau ketahui yang demikian, maka ketahuilah bahawasanya ilmu itulah yang paling mulia dan paling utama daripada dua permata. Maknanya apabila kita kata ilmu dan ibadah itulah yang paling mulia, habis di antara dua tu
mana yang lebih utama? Beliau menyebutkan yang lebih utama ilmu. Kenapa? Dia akan syarahkan lepas tu. Kita kata ilmu dan ibadah, dua-dua tu yang paling berharga di dunia ini. Habis yang paling berharga di antara dua, ilmu. Ilmu itulah yang lebih utama. Sebab itu Nabi SAW menyebut mengenai ketinggian orang yang berilmu ini. Inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Ya. Sesungguhnya kelebihan orang yang alim ke atas orang yang abid. Abid ini ahli ibadah. Adalah ibarat kelebihan aku ke atas orang yang paling rendah di kalangan umatku. Dalam hadis lain, kafadli ala adnakum. Nabi paling tinggi, ada sahabat yang paling ujung sekali punya martabat sahabat dia. Maka ibarat alim dan abid begitu. Jadinya alim ini tidak abid ke? Tidak, alim abid, tapi dia lebih lagi. Alim dia ada ibadah juga, bahkan ibadahnya lebih khusyuk, ibadahnya lebih luas, ibadahnya lebih dalam, dan bahkan dia ada tambahan, dia ada ilmu yang lebih menjadikan ibadah itu lebih. Sebab itu kelebihan orang alim ini, kenapa dia lebih lagi? Kerana orang yang berilmu dia memberi manfaat pada orang lain. Dia boleh ajar orang lain. Kewujudannya itu memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Adapun orang yang abid, ibadahnya itu bermanfaat untuk dia secara langsung, secara langsung. Jadi disitulah Nabi SAW menyebut kelebihan orang alim ke atas orang abid begitu. Dan dalam masa yang sama kita juga pernah dengar satu hadis mengenai seseorang yang nak bertaubat setelah membunuh 100 orang. Dia mula bunuh 99 orang dalam hadis. Lalu Rasulullah seorang lelaki membunuh itu, dia jumpa orang abid. Dia kata, aku ada taubat tak? Abid kata, tak ada. Lah tak ada, aku bunuh engkau tu. Jadilah 100 orang. Selepas itu masih lagi nak kembali. Ditanya siapa? Ditanya orang alim. Jadi alim menyelesaikan masalah, abid sama ada menambah masalah ataupun tidak menyelesaikan masalah. Jadi di situ kita dapat lihat peranan alim untuk berbeza ataupun ditinggikan berbanding seorang yang hanya abid. Dan lagi sabda Nabi SAW, nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sana siyamiha wa qiyamiha. Suatu tilikan kepada orang alim. Tilikan ini sebenarnya suatu renungan. Kita melihat orang alim itu lebih aku sukai daripada beribadah selama setahun, puasa dan qiyamnya. Sudah. Jadi dari sudut hadis, dari sudut hadis ini boleh kata tidaklah sampai martabat sahih. Kemudian kalaulah kita kata hadis ini sahih, maka maknanya sahih. Kenapa? Kerana melihat orang alim ini ada manfaat dia. Seperti mana melihat benda yang buruk ada mudarat dia. Sebab itu sahabat ini, mereka jadi sahabat, mereka lihat Nabi baru jadi sahabat. Dengar pasal Nabi, tak jadi sahabat. Uwais Al-Qarni tak nampak Nabi, tapi hidup zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka bukan sahabat. Tabi'in jumpa Sayyidina Umar. Jadi melihat Nabi itu ada khasiat, seolah-olah Nabi ini memang adalah nur, cahaya. Melihat Nabi dengan hati yang terang, hati yang cukup syaratnya, maka dengan seorang yang mukmin melihat Nabi dapat title terus, jadi wali terus, jadi sahabat. Demikianlah juga melihat orang-orang yang alim, ada dia syafaat dia, ada dia punya manfaat dia. Sebab itu kita dilarang untuk nampak tengok benda-benda yang haram.
Kita ingat tak boleh tengok perempuan je. Bukan perempuan je, apa-apalah, lelaki yang tak senonoh pun jangan tengok, kan? Yang pondan-pondan jangan tengok, kan? Benda-benda yang tak senonoh dan seumpamanya jangan tengok, sebab dia memberi kesan ke hati kita. Sebab semua itu ada dia punya efek dia, kan? Semua itu ada efek dia, dia memberi kesan kepada jiwa, memberi kesan kepada jiwa dan hati. Sebab itu bila dilarang untuk melihat benda-benda yang haram kerana boleh membawa kepada melakukan benda yang haram, demikianlah juga melihat benda-benda yang soleh, benda-benda yang baik. Tengok Kaabah dapat pahala, tengok muka mak ayah dapat pahala, tengok orang soleh pun dapat pahala. Kenapa boleh dapat faedah-faedah itu? Kerana orang yang soleh ini, ataupun orang yang, kalau di sini disebut orang alim ini, dia ada satu nur, seolah-olah nur yang diwarisi daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Dia mengajar, maka dia lah pewaris Nabi. Sebab Nabi SAW tidak mewariskan dinar, para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Sebab itu Nabi SAW menyebut, fa innal ulama warathatul anbiya. Orang-orang alim, orang ulama ini adalah pewaris Nabi. Kenapa? Kerana dia mengajar masyarakat, dia membawa masyarakat kepada cahaya daripada kesesatan, kegelapan. Dalam masa yang sama, melihat orang alim ini, kita dapat melihat contoh yang hidup. Berbanding kita baca, maka solatlah dengan khusyuk. Solat khusyuk, tapi tak tahu macam mana solat khusyuk. Kita nampak seorang alim solat khusyuk, maka bersedekahlah dan sembunyikan sedekah itu. Kita tengok, kan? Jadi sebenarnya ada zaman salaf, ada seorang yang memang dikenali sebagai orang soleh, orang zuhud yang hebat. Cukup tengok dia sekali, balik rumah bertambah iman. Sebab apa? Nurnya, qudwahnya, cara hidupnya, cara tutur perkataannya, semuanya itu memberi kesan. Sebab itu kita kata aura dia ada aura dia. Aura. Dia ada dia punya makna-makna yang boleh memberi kesan kepada hati-hati manusia. Tetapi nak bagi kesan, tak bagi kesan, ada dua syarat. Syarat yang pertama, kekuatan cahaya itu. Syarat yang kedua, kesediaan orang yang melihat. Sebab itu kadang-kadang kita dapat, hari ini kita dengar tazkirah, kita terasa ush, bagus tazkirah. Esok kita dengar tazkirah, kita rasa kosong, kan? Jadi boleh jadi dua sebab. Yang pertama, cahaya tak cukup kuat. Dan yang kedua, yang biasa kita adalah kita tidak, signal tak masuk, kan? Kita tidak bersedia menerima signal itu. Macam kita baca Quran, hari ini kita baca Quran khusyuk, esok kita baca Quran tak khusyuk. Kenapa? Semalam kau bersedia, engkau punya receiver engkau baru servis, hari ini receiver rosak, jadi tak masuk lah. Sedangkan signal dan isyarat Al-Quran cukup banyak, ya. Demikianlah begitu. Jadi di situ kita dapat melihat orang yang alim ini dia seperti mana hadis Nabi SAW. La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu bersahabat melainkan orang yang mukmin. Janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Kenapa begitu? Kerana manusia itu berdasarkan agama kawan-kawan sebelahnya. Fal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Seseorang itu sebenarnya berada di atas agama orang sekeliling dia, maka kita perhatikan siapa yang kita nak berkawan. Kawan kita akan bagi pengaruh kepada kita. Demikianlah juga suhbah ataupun bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, dia boleh memberi pengaruh kepada kita itu sendiri. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala adullukum ala ashrafi ahli jannah.
Tidakkah patut aku tunjukkan kepadamu, maknanya nak tak aku tunjukkan, ya? Mahukah aku tunjukkan kepadamu isi syurga yang terlebih mulia? Maknanya penghuni syurga yang paling mulia siapa? Lalu mereka menjawab, mestilah ya Rasulullah, bahkan ceritakan kepada kami siapakah penduduk syurga yang paling mulia ini. Sabda Nabi SAW, mereka itulah ulama daripada kalangan umatku. Kenapa? Kerana mereka memikul tugas Nabi, ya. Mana-mana yang memikul tugas Nabi, dia adalah ulama yang mewarisi tanggungjawab nubuwah itu sendiri. Jadi setelah itu kita dah mengetahui ketinggian ilmu dengan hadis tadi, dengan penerangan tadi. Kita masuk pula, ya, setelah itu, maka ilmu itu pokok dan ibadah itu adalah buahnya. Maka nyatalah bagimu bahawasanya ilmu itu adalah permata, terlebih mulia daripada ibadat. Dalam masa yang sama, seseorang itu nak beribadat mesti kena ada ilmu. Jika tidak ada ilmu, ataupun jika tidak ada ibadah, ilmunya itu adalah ibarat debu yang bertaburan. Dalam arti kata, seseorang yang berilmu tetapi tidak beribadah, ilmunya itu tidak bermanfaat baginya. Maka bahawasanya ilmu itu adalah menempati pohon kayu. Diibaratkan ilmu ibarat pokok, ibadah ibarat buah. Mulianya buah itu kenapa? Kerana pokoknya, kerana ilmunya. Adapun pokok yang tidak berbuah, maka pokok itu sendiri cacat, ya. Maka mulia itu bagi pohon yang berbuah kerana ia asal. Yang mulianya itu pokoknya. Tetapi manfaatnya itu, buahnya itu barulah boleh kita rasa, boleh kita nilai. Sesungguhnya hasilnya ilmu itu adalah ilmu yang boleh menghasilkan ibadah. Jadi mana-mana ilmu yang tidak membawa kepada ibadah, ilmu itu sia-sia. Habis itu maksudnya apa? Mana-mana ilmu yang tidak membawa kepada Allah, ilmu itu sia-sia. Sebab itu ilmu ini bukan sekadar dalam kitab, bukan sekadar yang kita belajar dekat tu je. Ilmu sains pun ilmu juga, matematik pun ilmu juga. Semua itu hakikatnya membawa kepada Allah. Sebab itu Allah SWT menyebut dalam surah Fatir, Allah SWT menyebut, tidakkah engkau melihat Allah menciptakan, Allah menurunkan daripada langit. Alam tara anna Allah anzala minas sama ima'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Tidakkah kau melihat Allah menurunkan daripada langit ini air, kemudian daripada air itu keluar tumbuh-tumbuhan, dan daripada bukit pula ada pelbagai tumbuh-tumbuhan lain, bukit bukaunya. Wa humrun mukhtalifan alwanuha wa gharabi busud. Saya tak pastilah terjemahannya. Kemudian setelah itu, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan juga daripada kalangan manusia, daripada kalangan haiwan-haiwan, daripada kalangan yang melantai itu, dan daripada kalangan binatang-binatang ternakan, semuanya berbeza-beza. Maksudnya semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut Allah ini adalah daripada kalangan hamba-hambanya yang ulama. Jadi ulama ini apa? Ulama ini dalam istilah Quran adalah orang yang pakar, orang yang mengetahui, orang yang mengkaji. Sebab itu dalam itu ada ilmu sains, ada ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu pasal haiwan, ilmu pasal manusia, ilmu pasal geologi, ilmu pasal batuan. Sebab Allah cerita pasal bukit, Allah cerita pasal air, Allah cerita pasal tumbuh-tumbuhan. Penghujungnya yang takut pada Allah adalah yang berilmu. Jadinya semua ilmu hakikatnya menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita tahu, sedar ataupun tidak sedar. Ya, oleh itu tidak bagi hamba daripada beribadah supaya sempurna baginya kemuliaan
ilmu. Maknanya seseorang itu nak sempurna ilmunya, dia kena beribadah. Dan tidak bagi hamba itu daripada dua perkara. Itu ada bahagiannya dan perlahan. Maknanya seorang hamba itu mesti ada sudut daripada ilmu dan ibadah. Kedua-duanya perlu seiringan. Ya, seperti mana disebut, ialah Hasan Al-Basri menyebut, tuntutlah ilmu ini sebagai tuntutan yang tidak memudaratkan ibadah, dan tuntutlah ibadah dengan tuntutan yang tidak memudaratkan ilmu. Maknanya semuanya perlu berjalan secara seiringan. Inilah yang dilakukan oleh para salaf, para ulama. Abu Hanifah berapa tahun solat subuh dengan wuduk isyak, kan? Imam Malik, kan? Bagaimana qiyamulailnya Imam Syafi'i. Orang jumpa Imam Syafi'i, jumpa tengah baca Quran, mana-mana ni Imam Syafi'i mesti ada Quran, kan? Jadi semua ini adalah satu bentuk synchronization, ya, kombinasi di antara ilmu dan ibadah yang akhirnya menghasilkan suatu hasil yang hebat, ya. Terhasilnya ilmu dan ibadah itu terhasillah satu kesempurnaan manusia itu sendiri. Saya kira mungkin setakat itu dulu kita punya pengajian malam ni. Kita akan sambung, kena habiskan sikit lagi sebelum kita masuk, kita habiskan sikit lagi lah. Dan tetaplah bahawasanya tidak hamba itu daripada kedua ilmu dan ibadah itu, maka ilmu itu terlebih utama dengan mendahulukannya. Tidak dapat tiada kerana bahawasanya ilmu itu adalah asalnya dan ilmu adalah dalil. Demikian sabda Nabi SAW, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah ketua, pemimpin kepada amal, dan amalan itu adalah pengikutnya. Itulah yang kita telah uraikan tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.